Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini agenda awani. Bila kita bercakap berkaitan dengan sistem pendidikan ataupun industri pendidikan, ia adalah sesuatu yang tiada kompromi dan juga tiada tolak ansur. Dan hal-hal seperti ini ia melibatkan pemegang taruh yang sangat besar, terutamanya ibu bapa, masyarakat dan pelajar itu sendiri. Bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan pelaksanaan 4 intervensi kurikulum yang bagi tujuan untuk menangani isu keciciran pembelajaran, dan juga hal ini KPN memandang serius terhadap kegusaran sebenarnya yang ditimbulkan ataupun yang diutarakan oleh ibu bapa dan juga masyarakat seperti aras kurikulum yang tinggi, kandungan kurikulum yang sesuai di usia murid dan juga pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD. Dan di samping itu juga, bermula sesi persekolahan kali ini sebenarnya, pelaporan tahap penguasaan ujian akhir ataupun sesi akademik yang disebut sebagai UASA bagi semua mata pelajar murid di sekolah akan ditukar dalam bentuk peratus dan juga grade. Jadi hal ini kita nak bercakap dengan lebih lanjut bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Malaya UM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, biasa. Ya. Prof, isu-isu berkaitan dengan pendidikan ia sangat dekat dengan ibu bapa dan juga pelajar, dan setiap tahun kita dapat menyaksikan sistem yang sentiasa berubah. Kadang-kadang orang kata ia berdasarkan kepada siapa yang menjadi menteri, siapa yang memerintah, siapa kerajaan dan sebagainya. Tetapi itu tidak bermakna apabila kita perlu melihat kepada sistem pendidikan itu secara menyeluruh dan juga gesaan daripada ibu bapa khususnya. Untuk pengumuman yang diberikan oleh KPM ataupun Kementerian Pendidikan semalam, apa respon awal Prof, terutamanya berkaitan dengan keciciran pembelajaran dalam kalangan pelajar dan juga murid, dan yang kedua adalah berkaitan dengan ujian akhir sesi akademik USA yang digantikan dalam bentuk peratusan dan juga grade? Pertamanya saya merasakan agak terbaik, langkah yang terbaik, dan mengatakan bahawa inilah selama ini yang kita merasakan bahawa kenapa tidak dibuat lebih awal, terutamanya berkaitan dengan keciciran pembelajaran. Isu ini sebenarnya telah lama kita bangkitkan sejak pasca pandemik COVID-19 itu. Kita merasakan bahawa perlunya ada satu tindakan segera untuk mengatasi keciciran pembelajaran. Manakala berkaitan dengan pentafsiran UASA atau ujian akhir sesi akademik itu, kita merasakan dah sampai masanya untuk dilihat semula, kerana ia agak meragukan dari segi cara pentafsiran, cara pelaporan itu dinyatakan. Dan juga Prof, satu perkara bila kita sebut, kita menyentuh dulu berkaitan dengan UASA. Ada yang menyebut untuk kita ke depan melihat kepada negara-negara maju, grade dan juga peratusan ini sepatutnya tidak lagi digunakan. Malahan ia melihat kepada potensi kurikulum dan juga co-kurikulum pelajar itu sendiri. Tetapi apa yang kita boleh fahami berkaitan dengan landscape pembelajaran Malaysia dan juga anak-anak negara ini khususnya Prof? Seperti sebelum ini dinyatakan bahawa pelaporan PBD ibu bapa boleh akses melalui sistem maklumat murid, misalnya sistem pengurusan pentafsiran bersepadu diadakan. Jadi ibu bapa bila-bila masa boleh memantau tahap-tahap penguasaan anaknya. Tetapi apa yang berlaku itu tidak berlaku dalam sistem ini. Kita dapat bahawa laporan akhir itu hanya akan diterima oleh ibu bapa dalam sekeping kertas yang dilaporkan, dan lebih mengelirukan adalah bila mana guru tidak dapat memberi maklum balas yang terbaik berkaitan dengan TP-TP yang ada. Jadi bila mana dikatakan bahawa akan diadakan semula tentang pentafsiran ini, saya merasakan pentafsiran ini perlu diteruskan. Cara pelaporannya pun sangat baik bila dia melihat kepada penguasaan secara holistik. Tetapi bila mana menyatakan bahawa UASA atau ujian akhir sesi akademik ini nak dikembalikan kepada grade dan peratusan, saya agak khawatir. Saya khawatir ianya akan kembali semula seperti penilaian tahun 6 dahulu. Jadi maksudnya akan kembali balik exam. Sedangkan kita telah pun mengarah ke hadapan, iaitu memastikan bahawa perkembangan secara holistik bagi anak-anak ini dari segi pentafsiran itu. Baik Prof, sekarang ini TP seperti yang kita bincang dan juga kita berdiskusi tadi 1 hingga 6, bila kita melibatkan ibu bapa seperti yang Prof nyatakan, adakah dengan adanya sistem sekarang penggradan dan juga peratusan ini lebih memahamkan ataupun lebih memberi keterangan yang jelas kepada ibu bapa bagaimana tahap anak-anak itu di sekolah nanti?
Ya, setakat ini sebab ibu bapa yang sekarang ini mereka terbiasa dengan peratus dan grade. Kerana sistem pentafsiran sebelum ini adalah berdasarkan peratus dan grade. Bila mana kita menukarnya kepada tahap penguasaan, di situ berlakunya bila pemahaman kepada guru dan ibu bapa itu tidak selari. Jadi kita merasakan bahawa kalau ditukar kepada peratus dan grade, ibu bapa ni dah dari dulu kalau 40 gagal merah. Kalau 90 itu lulus cemerlang. Jadi ini menjadi sinonim kerana itu adalah sistem pendidikan kita sebelum ini berdasarkan peratus dan grade. Tapi pada masa yang sama saya sangat mengharapkan dalam keadaan memperkenalkan semula peratus dan grade, kita cuba untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang tahap penguasaan kerana ini saya merasakan bahawa lebih bagus untuk ditafsirkan secara holistik pencapaian atau perkembangan anak murid itu sendiri. Mhm. Dan juga Prof, adakah ini berhubung kait bila kita bercakap berkaitan dengan UASA sebelum ini dengan adanya penggradan dan juga peratusan ia membawa kepada keciciran pembelajaran. Adakah dua kesaling hubungan ini turut sama berkait yang mana kalau kita melihat kepada penggradan secara pentaksiran ataupun tahap penguasaan TP sebelum ini membawa kepada masalah dan juga isu keciciran dalam pembelajaran pelajar itu, adakah ia boleh dikaitkan sebelum kita pergi perbincangan yang lebih lanjut? Jika terlihat dari segi proses ataupun proses pentafsiran bilik darjah itu sendiri sebenarnya lebih bagus. Kerana saya rasakan bahawa pelajar ini atau murid ini akan ditafsir, akan dinilai oleh guru secara individu dan berperingkat tahap-tahap penguasaannya. Jadi ini dapat memastikan keciciran murid itu tidak berlaku. Tetapi apa yang terjadi adalah kesesuaian bilik darjah kita hari ini tidak membolehkan PBD ini dilaksanakan dengan berkesan. Bayangkan dalam satu kelas ada 50 orang murid, bagaimana mungkin seorang guru boleh mengakses ataupun boleh melaksanakan pentafsiran secara berkesan, iaitu mentafsir bagaimana kebolehan dia bercakap, kebolehan dia membaca satu persatu yang perlu direkodkan dalam portfolio pelajar itu. Jadi di sini yang dikatakan kerana ini akan menyebabkan proses pentafsiran bilik darjah tadi tidak dapat dijalankan dengan sempurna, menyebabkan murid yang memerlukan bantuan ini terus tercicir daripada pembelajaran. Dan ini berlaku. Jadi kalau nak laksanakan PBD secara baik, bilik darjah itu perlulah dalam keadaan yang kondusif di mana rasio antara guru dan murid itu bersesuaian supaya proses pentafsiran secara berterusan ini dapat dilaksanakan. Mhm. Pelaporan pentaksiran bilik darjah atau PBD ini merupakan salah satu daripada 4 intervensi yang diperkenalkan ataupun yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dalam kita bercakap berkaitan dengan isu keciciran pembelajaran, kita melihat kepada intervensi yang pertama, Prof, berkaitan dengan dokumen penjajaran ataupun KSSR Semakan 2017 bagi mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 yang akan digunakan mulai sesi akademik bagi 2024-2025 yang mana ia melibatkan pengemaskinian dan penyusunan semula kandungan mata pelajaran dan matematik tahap 1 sedia ada. Isu berkaitan dengan hal dan juga mata pelajaran sains dan matematik ini antara yang disuarakan juga ibu bapa. Adakah Prof melihat kepada hal penjajaran ini nanti akhirnya akan dapat selesaikan isu berkaitan dengan keciciran pembelajaran? Ini tindakan yang baik di mana kita telah pun melaksanakan penjajaran kurikulum ini semasa pasca COVID-19. Jadi kita dapati bahawa penjajaran sekarang yang nak dilaksanakan melalui pengemaskinian semula, penyusunan semula mata pelajaran matematik dan sains ini terutama di tahap 1 sangat baik. Cuma saya sangat-sangat terkesan bila mana penjajaran ini berlaku, saya mengharapkan pemantauan daripada jemaah nazir kepada sekolah-sekolah ini berlaku serentak. Bagaimana kita melihat adakah ianya dilaksanakan oleh guru dengan tepat seperti mana yang diperlukan. Sebab apa yang saya risau adalah proses penjajaran itu tidak berlaku sepenuhnya kerana guru-guru masih terikat dengan buku-buku aktiviti. Kerana risau, ibu bapa menyatakan bahawa kenapa muka surat ini tidak siap.
Kenapa murid ini ditinggalkan, tidak dilaksanakan aktivitinya atau dijalankan pembelajarannya. Jadi di situ saya merasakan bahawa bila berlakunya penjajaran kurikulum, apa yang berlaku adalah pemantauan kepada proses tersebut, iaitu proses di mana siapakah guru-guru yang memilih untuk melaksanakan mengikut keperluan murid itu perlu diteliti dan dipantau. Sebab kita sangat risau kalau penjajaran ini tidak dipantau dengan teliti, proses keciciran ini akan lebih besar. Kenapa akan berlaku? Kerana murid yang sebenarnya berkemampuan untuk mengikuti kurikulum ini akan merasakan bahawa apa yang dipelajari selama ini telah dikuasai. Dia akan merasa lebih bosan dalam bilik darjah. Manakala ini akan menjadi satu cabaran. Jadi itu yang dikatakan, dia kata sebagai pilihan kepada guru. Maksudnya guru perlu bijak, tetapi dalam kebijaksanaan tersebut ianya perlu perlunya ada pemantauan, terutamanya jemaah nazir untuk pergi melihat di manakah tahap-tahap keciciran murid yang paling tinggi, khususnya bagi mata pelajaran ini, tahap penguasaannya. Maka kita perlu adakan pemantauan, latihan seperti mana dinyatakan dalam intervensi yang keempat, iaitu penataraan kepada proses penjajaran ini. Dan juga dokumen penjajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris akan menyusul, tetapi Sains dan Matematik akan dibuat dahulu. Tetapi ini hal besar ni, Prof, bila kita cakap berkaitan penjajaran. Penjajaran ini bermaksud bagaimana ia untuk disetarakan, untuk diseimbangkan seperti yang Prof nyatakan tadi. Tak ada murid yang mungkin dah melepasi tahap berkenaan, merasa bosan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama tidak boleh melupakan bagi mereka yang mungkin belum jelas dan juga kurang memahami. Tapi bagaimana untuk kita pastikan bahawa penjajaran itu dapat dilaksanakan bukan sahaja untuk pelajar-pelajar yang mungkin berada di bandar, pengkhususan yang lebih luas dan sebagainya, tetapi ia dapat diakses dan juga diterima oleh seluruh pelajar pada tahap yang sama, Prof. Okey, sebenarnya guru bijak dalam proses pedagogi ini, mereka telah pun dilatih bagaimana struktur-struktur pengajaran dan pembelajaran, strategi-strategi pengajaran itu telah pun dilatih kepada guru-guru ini. Cuma masalah yang akan timbul adalah dokumen itu, adakah mereka jelas bagaimana proses penjajaran itu akan berlaku. Jadi di sini yang tadi saya nyatakan sekali lagi bahawa pemantauan oleh jemaah nazir khususnya ke sekolah-sekolah, kemudian berlakunya kita ada SIC Plus yang mana di PPD, setiap PPD ada kumpulan-kumpulan guru pakar ini. Saya mengharapkan mereka ini dapat turun padang untuk membantu proses penjajaran ini, pemahaman kepada guru ini, supaya ini tidak berlaku, iaitu murid pandai akan merasa bosan, murid yang lemah akan rasa masih tercicir. Kerana guru sebersalah, dia mengajar cara ini sedangkan cara ini yang diperlukan. Jadi proses bimbingan kepada guru tersebut, iaitu intervensi keempat, penataraan dari segi bengkel dan juga ini perlu dijalankan. Dan saya lebih suka kalau adanya kumpulan-kumpulan yang saya sebut tadi, Jemaah Nazir, SIC Plus, turun ke sekolah-sekolah tertentu dalam bentuk seminggu-seminggu untuk melihat proses penjajaran ini berlaku. Ini yang lebih baik untuk memastikan bahawa guru faham begini caranya, sebab mereka mahir dengan pedagogi yang perlu dijalankan dalam bilik darjah. Dan juga pada awal sesi persekolahan baru dalam minggu lepas, kita dapat saksikan laporan-laporan berita ada yang mungkin satu kelas ada 13 kelas tapi 40 ke 50 pelajar ditempatkan dalam satu kelas dan sebagainya, dan kementerian juga telah mengambil inisiatif dan juga akan menyelesaikan isu-isu seperti ini, dan ini mungkin membawa kepada intervensi yang kedua. Bila ramai sangat dalam kelas tu, mungkin Prof, macam mana kita nak mengenal pasti pengesanan awal literasi dan juga numerasi, terutamanya bagi pelajar yang boleh membaca, mengira dan mereka yang mungkin dah lebih advance ataupun lebih awal dan juga lebih ke depan dalam pembelajaran dan juga mengira dan juga membaca ini. Apakah Prof melihat kepada sistem yang kita ada sekarang ini dengan intervensi yang kedua ini mampu dicapai dalam masa terdekat untuk memastikan bahawa adanya kelangsungan dan juga perjalanan itu baik yang diatur oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahawa pelajar yang tercicir dapat catch up ataupun dapat mengejar mungkin pelajar-pelajar yang berada dalam seusia mereka?
Okey, sebenarnya dari segi pengesanan awal literasi dan numerasi jika sebelum ini, kanak-kanak atau murid-murid di tahun 1 mereka akan menjalani proses ini ataupun dipanggil sebagai ujian diagnostik untuk mengetahui tahap-tahap penguasaan awal literasi dan numerasi. Ini dilaksanakan pada masa minggu transisi sebelum ini. Dan hari ini bila mana penekanan telah diberikan oleh pihak KPM dengan menyatakan bahawa ianya akan dilaksanakan oleh murid selama mengikuti 3 bulan, bermaksud diberi satu tempoh yang agak panjang. Kalau sebelumnya hanya dalam proses transisi 1 minggu ke 3 minggu, di mana proses ini dijalankan ujian pengesanan literasi awal dan numerasi oleh guru-guru dalam kelas itu. Hari ini apa yang ditekankan oleh YB Menteri dalam kenyataannya melalui intervensi yang dinyatakan, kita melihat bahawa ia memberi perhatian yang serius bahawa akan dilaksanakan dan murid ini akan dipantau melalui proses pentafsiran bilik darjah tadi selama 3 bulan. Tapi berbalik kepada persoalan saya yang pertama tadi, jika bilik darjah itu terlalu besar, saya mengharapkan jika ianya tidak dapat untuk dipecahkan atau diuraikan dalam masa yang terdekat, saya mengharapkan untuk murid di tahun 1 ini, guru di tahun 1 ini ada pembantu guru. Maksudnya dalam kelas itu ada 2 orang guru, paling tidak mereka dapat bersama-sama untuk proses melihat pengesanan awal ini berlaku, terutamanya 3 bulan. Sebab dalam pentafsiran bilik darjah ini, murid itu akan diakses, segala-gala pencapaian akan dikesan. Sebab borang yang ada yang sistematik, pentafsiran penguasaan tersebut sangat sistematik. Tapi bagi seorang guru untuk mengesan awal dalam satu bilik darjah yang terlalu besar, mungkin mencabar baginya. Saya tidak nafikan ia mampu lakukan, tetapi saya rasa keberkesanannya agak rendah. Mhm. Jadi proses pengesanan awal ini perlu dijalankan, tetapi kali ini diberi tempoh mengikuti tempoh selama lebih 3 bulan. Saya merasa ini satu jangka masa di mana proses pemulihan ataupun pengesanan awal dan boleh disusuli dengan tindakan pemulihan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan. Mhm. Prof, sistemnya sama yang diguna pakai oleh seluruh negara ataupun seluruh Malaysia, tak kira di sekolah mana sekalipun. Tetapi hal ini berlaku dan juga perkara-perkara kesenjangan ataupun perbezaan terutamanya berkaitan dengan logistik, geografi dan sebagainya. Kita cakap berkaitan dengan sekolah yang berada di bandar dan juga luar bandar. Adakah ini juga turut menjadi isu besar, Prof, dalam isu keciciran pelajar ini? Yes, kita tidak nafikan bagi sekolah-sekolah tertentu dari segi keciciran pembelajaran ini berlaku juga di luar bandar. Terutamanya di luar bandar itu kita melihat bahawa adanya kekurangan-kekurangan dari segi kemudahan-kemudahan pembelajaran yang perlu diberikan. Tetapi sekolah tersebut tidak dapat menggunakannya. Dan pada masa yang sama juga guru-guru dalam bidang atau guru-guru dalam kepakaran yang diperlukan perlu ada di sana, tetapi kita dapati bahawa masih lagi berlaku kekurangan guru mengikut bidang. Kadang guru yang mengajar bahasa Inggeris mungkin bukan dalam bidangnya, mungkin yang mengajar matematik mungkin bukan dalam bidangnya. Jadi ini berlaku di mana kemahiran untuk mengesan awal literasi dan numerasi ini agak sukar dilaksanakan kerana bukan bidang saya. Jadi saya nak melaksanakan, saya pun juga perlu belajar dan memahami proses tersebut. Berbeza dengan seorang guru pakar yang dalam bidangnya, sekali saja, kata orang sekilas pandang saja dia dah tahu murid ini lemah untuk tahap KV, KV atau KVK atau tidak dapat menguasai pembelajaran. Jadi di sini proses itu kita nampak bahawa wujudnya berlakunya perbezaan ini adalah disebabkan berlakunya keadaan-keadaan kekurangan-kurangan yang ada pada sekolah tersebut. Itulah saya sentiasa menggesa bahawa adanya PPD dengan unit-unit SIC Plus ini turun ke sekolah untuk membantu guru-guru ini. Terutamanya untuk meningkatkan kepakaran guru-guru yang bukan dalam bidang untuk menjalankan pengesanan awal literasi dan numerasi. Mhm. Khususnya. Ya, akhirnya apabila sistem itu ada, yang melaksanakan adalah sekolah dan juga guru-guru yang bertugas untuk berdepan dengan pelajar dan juga ibu bapa. Adakah Prof melihat kepada kesediaan guru? Sistem ini setiap tahun, setiap waktu dan juga setiap masa mungkin berubah. Itulah yang dinamakan sebagai sistem pendidikan dan sebagainya. Tetapi sampai bila, Prof, untuk kita melihat kepada sistem yang berubah, mungkin ada saja perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan dan juga tugas-tugas baru untuk para pendidik khususnya? Ya, kadang saya rasakan bahawa
beban itu datang bila mana perubahan-perubahan yang dilakukan secara mendadak. Beban tugas guru itu bukan hanya itu, tetapi perubahan yang berlakunya secara mendadak dan ditambah pula dengan pelaporan-pelaporan yang dirasakan tidak perlu. Bagi saya, pelaporan-pelaporan yang kita rasa guru itu boleh laksanakan dan tak perlu terlampau banyak pelaporan-pelaporan yang tidak diperlukan. Jadi saya merasakan bahawa kesediaan guru sentiasa bersedia, terutamanya guru-guru yang telah pun berada dalam perkhidmatan lebih 10 tahun. Mereka sudah bersedia untuk menerima perubahan yang ada, tetapi apa yang berlaku adalah bila mana penjelasan itu, iaitu tidak jelas maklumat tersebut, bagaimana nak dilakukan, apakah prosesnya. Pemahaman ini tidak sampai kepada pengetahuan guru atau kefahaman guru, jadi mereka akan balik kepada cara asal mereka laksanakan, pedagogi yang asal mereka mengajar. Ini kerana apa? Kerana pemahaman mereka mengikut, sama je dokumen penjajaran ini, apa nak dilaksanakan. Sebab apa yang mereka terima adalah benda yang hampir sama mereka lihat. Jadi ini yang akan berlaku akhirnya. Begitu juga dari segi pengesanan awal literasi dan numerasi. Jika tidak diberitahu prosesnya dengan lebih jelas, kita risau ianya akan menjadi seperti mana yang biasa dilaksanakan oleh guru-guru sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini, iaitu ujian diagnostik. Hanya mengenal pasti tahap-tahap untuk membezakan saja kelas-kelas tersebut bagi murid ini. Sedangkan itu bukan matlamat pengesanan awal literasi dan numerasi apa yang dihasratkan oleh YB Menteri. Jadi ini yang kita kena jelas betul-betul kepada guru. Mereka boleh laksanakan jika maklumat itu dilaporkan secara, dijelaskan dengan lebih teliti dan juga jelaslah, sejelas-jelasnya pemahaman mereka. Bukan diberi dokumen dan dikatakan bahawa okey, laksanakan ikut dokumen, tak boleh. Okay. Ya, menerusi akhir sekali Prof, menerusi sistem yang kita ada dengan pengenalan intervensi, 4 intervensi baharu yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri ini, adakah selepas ini pelajar dan juga murid itu faham apa yang diorang duduk di sekolah, belajar dan akhirnya dapat keputusan, tetapi bagaimana pula pemahaman kepada ibu bapa, pemahaman kepada penjaga dan sebagainya untuk memastikan bahawa bukan saja untuk memenangkan apa yang ibu bapa dan juga anak-anak ini mahu, tetapi untuk memenangkan sistem dan keterjaminan pendidikan ataupun sistem pendidikan negara itu adalah lebih penting. Bagaimana hal ini dapat diterjemahkan dalam perkara yang lebih baik selepas ini, Prof? Saya melihat bahawa dalam proses-proses kita menambah baik sistem yang sedia ada, kita kadang-kala lupa satu perkara yang penting, iaitu melakukan penataraan. Jadi bila mana Wakil Menteri memperjelaskan bahawa akan memberi penekanan kepada intervensi penataraan dokumen penjajaran ini, saya merasakan kalau boleh ianya dibuka luas bukan hanya kepada guru, tetapi kepada ibu bapa dan khalayak umum. Kerana bila mana ibu bapa memahami tentang bagaimanakah proses-proses penjajaran ini berlaku, bagaimanakah proses-proses pentafsiran ini berlaku, maka tidak akan timbul isu di mana guru ibu bapa tu menyatakan bahawa kenapa tak ikut cara lama. Mereka perlu memahami bahawa dalam keadaan konteks penjitilan pendidikan hari ini, dalam konteks global hari ini, sistem pendidikan kita perlu berubah dan perubahan itu perlu kita lakukan, kalau tidak nanti kita akan ke belakang. Jadi apa yang berlaku adalah proses kita dalam menatarakan atau menyebarluaskan maklumat-maklumat ini kepada guru dan ibu bapa itu agak terhad. Kadang-kala tidak semua guru yang dipanggil untuk berbengkel. Asyik-asyik kalau sekolah tertentu yang pergi berbengkel itu adalah mereka-mereka yang mendapat aksesnya. Manakala bagi mereka yang tidak dapat peluang dan akses itu, terus tidak dapat latihan yang sepatutnya. Saya tak perlu umum, ada setengah sekolah itu orang tertentu atau kelompok tertentu yang pergi kepada semua proses-proses bengkel-bengkel dan latihan. Dan bila pulang ke sekolah, ianya tidak dilaksanakan sebar luas atau perkongsian dengan rakan-rakan yang lain. Jadi saya merasakan bahawa kenapa tidak proses penataraan dokumen ini dijalankan secara khalayak umum, kita kongsikan, fahamkan kepada khalayak, mungkin dibuat dalam video-video pendek tentang proses-proses yang berlaku, apakah keperluan-keperluan pendidikan hari ini. Di sinilah akan bermulanya pemahaman, maka ibu bapa tidak lagi terikat dengan gaya apa yang dia pernah belajar 20 tahun yang lepas, atau macam sistem saya dahulu, dulu cikgu dapat begini. Sedangkan sistem hari ini telah pun berubah mengikut perubahan yang diperlukan.
Sistem hari ini kita ada digital, kita ada media sosial seperti yang Prof nyatakan tadi, dengan video-video pendek itu ia mungkin lagi cepat orang nak faham daripada kita dengar 3 ke 4 jam satu taklimat dan sebagainya. Kadang-kadang benda-benda yang 2-3 minit ni berulang-berulang lagi cepat faham kan Prof? Apapun terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nazir Abdul Rahman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Hal isu dan juga perkara berkaitan dengan pendidikan ini kita sentiasa perlu cakap sebab sistem itu sentiasa berubah, keadaan itu yang membolehkan bagaimana penjajaran itu berlaku dan sebagainya. Ia akan melihat kepada landscape sekeliling, bukan saja melibatkan guru, kementerian, ibu bapa dan pelajar itu sendiri, tetapi secara keseluruhan untuk memastikan seperti apa yang Prof nyatakan tadi, pendidikan secara holistik itu dapat diterima dalam kalangan masyarakat dan juga pelajar-pelajar serta murid di Malaysia khususnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Sandahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.